مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang paling asas dasar sekali di dalam ilmu tajwid. Apakah itu? Pembahasan tentang hukum nun mati ataupun sukun dan tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah. Huruf berjumpa dengan tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan huruf pun ada tata cara dia. Guru saya kata dalam huruf benda mati pun dia ada tata cara dia. Bila berjumpa dengan ni macam ni akhlak dia, bila jumpa dengan yang macam ni budi bahasa dia. Jadi di dalam ilmu tajwid pun mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu ada kepribadian yang tinggi di dalam menghadapi ataupun berjumpa dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan manusia ataupun sifat manusia ini tidak sama. Maka kita tidak, apabila menyebut tidak sama, maka kita pun sebenarnya tidak sama sebab kita manusia. Maka apabila berjumpa dengan sesetengah manusia yang akhlak dia seperti ini, kita perlu tunjukkan akhlak kita yang terbaik. Baru dia akan keluarkan hasil yang baik. Cuba kita tengok di dalam pembahasan tajwid nun mati berjumpa dengan tanwin ini. Nun mati dan tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah. Kita tengok. Pertama, di dalam pembahasan ini ada 5 hukum yang berada di dalam pembahasan ini. Pertama adalah idhar halki. Yang kedua nama dia ada secara secara khusus dia ada 4. Kenapa tadi saya bagi tahu 5? Sebab idgham tu dia terbagi lagi kepada 2. Tapi secara umum, secara ada 4. Izhar halki, idgham, iqlab dan ikhfa hakiki. Ada 4 itu. Jadi bila kita nak tahu benda ni, kita tengok sebelah, apabila nun mati ataupun tanwin, ada sesetengah orang lebih faham kepada sukun. Ada huruf, ada buah sukun. Ada bulat, mati. Ataupun tanwin. Apakah tanwin itu? Tanwin itu adalah fathatain atau kasratain atau dhammatain. Itu bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayu dia fathah 2, kasrah 2, dhammah 2. Ataupun bahasa yang lebih kita faham lagi, baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Ikutlah yang mana kita lebih selesa. Apabila ada 4 benda ni, dia berjumpa dengan huruf hijaiyah. Apakah huruf hijaiyah itu? Daripada A sampai Ya itu. Maka terjadilah hukum bacaan yang 4 itu tadi. Izhar halki, idgham, iqlab dan ikhfa hakiki. Kemudian kita tengok. Boleh naik sikit. Boleh tengok izhar halki.
Definisi secara ringkas sekali, dibaca terang, jelas dan tidak dengung. Nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf ini sahaja. Maka hukumnya dinamakan izhar halki. Terang, jelas dan tidak dengung. Hamzah ha, hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh bacaan dia, kat bawah tu dia ada bagi dulu. Min alim, min ilmin, min ilmin. Dia jelas, tak ada dengung. Ainin aniyah. Faham? Dia tak ada dengung. Dia bukan min ilmi, aini atiyah, bukan. Banyak lagi contoh. Min hamim. Kalau tadi kita baca dalam surah Waqiah pun banyak. Faham? Itu secara ringkas saja. Kalau bagi banyak-banyak nanti lupa. Kemudian yang nombor 2, idgham. Idgham ni apa? Memasukkan ke dalam sesuatu. Tapi jangan pula nanti tengah hari, jom pergi idgham, memasukkan makanan dalam perut. Itu definisi. Memasukkan ke dalam sesuatu. Memasukkan apa? Kita tengok bawah. Saya nak masuk dia, saya nak idgham nanti dalam WhatsApp group. Korang nak idgham pukul berapa office? Itu orang kata ahli tajwid betul. Kemudian dalam idgham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Setengah ada guru-guru ngaji dia kata idgham bi gunnah. Ada dekat kampung masa saya kecil dulu ada idgham bi gunnah, idgham ma'al gunnah. Sama, maksud dia ma'a ni bersama. Kalau bi ni dengan. Jadi sama je maksudnya. Idgham ma'al gunnah. Idgham bersama dengung. Dengungnya berapa? 2 harakat. Berapakah huruf dia? Ada 4. Ya, waw, mim, nun. Apabila tanwin ataupun nun mati, baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan, berjumpa dengan 4 huruf ini, ya, waw, mim, nun, maka wajib dibaca gunnah. Ayyadrib. Ayyadrib. Irfan, bila kita sebut, bila kita baca Quran, jumpalah huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ya, waw, mim, nun, maka di manakah makhraj dia? Idgham ma'al gunnah. Makhraj dia idgham ma'al gunnah. Bukan. Tu hukum. Ya. Makhraj dia. Makhraj dia. Oh, dia punya lidah ke Ustaz? Tempat keluar huruf dia kat mana? Tak ingat. Ada siapa? Sofia? Lidah. Tu. Lidah. Lidah. Gitu. Air gitu. Kalau seingat saya pernah bagi tahu makhraj ini dia tak ada huruf. Dia gunnah saja. Apakah itu? Khayshum. Kita dah tunjuk dah itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca ikut hidung. Kalau baca gunnah tu dia keluar ikut hidung. So kalau kita baca dengar Bismillahirrahmanirrahim. Betul.
Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bunyi ke hidung, itu makhraj gunnah, dengung. Faham? Dia tak ada huruf. Contoh, ayyadrib, ayyadrib. Dia akan lalu angin dekat situ. Itulah contoh makhraj khusyum. Saya dah bagi tahu itu. Saya akan bagi contoh masa kita belajar hukum dia. Pun lupa lah. Apa yang anda ingatkan? Waktu baru. Kemudian, contoh, ikutlah yang mana-mana. Ya, waw mim nun tu jumpa gunnah, dengung. Ingat selawar mana pun, semerdu mana pun suara kita, seperasaan kita, sedap suara aku ni, tak akan indah kalau gunnah dia tu tak tepat. Awak dengarlah mana-mana pun orang baca, kalau dengung dia, tajwid dia, pertama tajwid, di dalam tajwid tu dengung. Itu yang main peranan betul di dalam keindahan, kemerduan sesuatu bacaan Al-Quran. Kalau dia fokus kepada gunnah dia, dengung dia, maka indahlah bacaan dia. Macam contoh orang baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ada orang baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kita dengar dia tekan gunnah tu tak tepat, tak cukup, dengung dia kita dengar biasa. Tetapi ada yang imam tu baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Gunnah itulah yang memberi peranan kepada keindahan dalam bacaan Quran kita. Faham? Suara nombor 2. Gunnah cantik, jadi cantik bacaan awak. Cuba try. Kemudian yang nombor 2, di dalam pembahasan idgham, ada nama dia idgham bila gunnah. Bila tu apa? Bi dengan la tidak. Memasukkan dengan tidak dengung. Itu. Jadi kita kena faham. Sebelum ni kita tahu idgham mak gunnah, idgham bila gunnah. Tapi apa benda tu kita tak tahu. Idgham bila gunnah memasukkan dengan tanpa dengung. Sebab tu bawah dia tulis tanpa dengung. Nun mati ataupun baris 2 depan, baris 2 bawah, baris 2 belakang. Ada belakang pula. Atas, bawah, depan. Jumpa dengan 2 huruf. Lam dan ra. Maka tidak ada dengung di situ. Malal lubada. Bukan. Malal lubada. Faham? Malal lubada. Itu contoh. Nanti yang lain-lain cuba buat apa nama dia, bukan buat kerja rumah, sendiri nak. Kalau masa saya belajar dulu, saya suruh jumpa, baca Quran, jumpa, tulis ya. Tapi sekarang senang. Ada Quran tu yang dia dah ada kala-kala banyak-banyak. Rasa dia tengok, dia dah tahu tu idgham, tu izhar. Kemudian dekat bawah ni ada pembahasan. Nota tambahan. Bila sebut nota tambahan, maka dia dinamakan hukum syadz. Syadz hukum daripada ketentuan yang telah ada. Maksud dia hukum yang dikecualikan. Izhar mutlak. Tengok. Apabila nun mati bertemu dengan huruf-huruf idgham ma'al gunnah dalam satu perkataan. Yang tadi 2 perkataan. An satu perkataan, yadrib satu perkataan, mala satu perkataan, lubada satu perkataan. Ini dia berjumpa dalam satu perkataan. Maka cara bacaan dia hendaklah dijelaskan sebutan nun mati tersebut tanpa didengungkan. Walaupun secara hukum yang kita belajar, nun mati berjumpa dengan ya, waw, mim, nun, itu dengung. Tetapi kalau dia bertemu di dalam satu perkataan, maka dia tak perlu dengung.
Di dalam Al-Quran hanya 4 ini saja. Masa talaki, saya perasan ada yang baca dengung. Walaupun saya dah contoh tak dengung. Ada 4 itu saja. Cuba Tasnim sebut 4 tu. Dunia. Ha? Empat je. Ada 4 sebut. Pertama, ad-dunya. Lepas tu? Bunyanun. Lepas tu? Bunyanun. Sinwanun. Lepas tu? Kinwanun. Dengar, dia tak ada guna. Sepatutnya kalaulah contoh tanwin itu berjumpa nun mati itu berjumpa dengan ya tu mesti dia akan dunya buya siwa kiwa tu kan. Tetapi dia tak dengung. Sebab dia berjumpa di dalam satu kalimat, satu perkataan sama, satu kalimat, satu perkataan. Maka empat perkataan ni walaupun nun mati berjumpa dengan ya, nun mati berjumpa dengan waw. Tengok tu nun mati berjumpa dengan ya 2, nun mati berjumpa dengan waw 2, 4 ni hukum di izhar mutlak. Mutlak dia dibaca terang. Dia dikecualikan daripada hukum ini. Ad-dunya, bunya, sinwa, kinwa. Bunyanun, sinwanun, kinwanun. Faham? Nanti kita pusing sekali lagi baca talaki. Kalau ada salah lagi, tarik telinga sendiri. Sebab ni kita dah bagi tahu. InsyaAllah